Okey, Suruhanjaya Perlembagaan. Bagaimana gerak kerja perlembagaan ini ataupun gerak kerja Suruhanjaya ini? Baik. Okey, take note benda ni okey, baik Aras. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ini juga dikenali sebagai, ingat dikenali sebagai Suruhanjaya Red. Kenapa dipanggil Suruhanjaya Red? Kerana ketua dia, ketua Suruhanjaya ini adalah Lord Red. Nanti kita akan tengok. Ya. Baik. Bagaimana mereka menjalankan kerja, iaitu gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan ini? Bagaimana gerak kerja dia? Iaitu yang pertama, iaitu meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat. Sama ada secara bertulis ataupun secara lisan. Suruhanjaya ini akan menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. Baik. Okey. Cikgu tahu mungkin ramai yang tertanya. Cikgu, memorandum tu apa? Okey. Take note di sini. Memorandum itu adalah kertas cadangan. Okey, kertas cadangan. Itu dipanggil memorandum. So, Suruhanjaya ini apabila ditubuhkan, kemudian adakah dia terus bermesyuarat untuk buat perlembagaan? Tidak. Mula-mula sekali dia kata apa? Okey, kita berkumpul. Sekarang ni kita akan maklumkan kepada semua orang di Tanah Melayu, semua orang boleh beri cadangan. Sila hantar semua cadangan kepada kami. Okey, tentang perlembagaan. Dan kami akan teliti. Nampak tak? Bahawa cadangan itu, bahawa perlembagaan itu bukan datang daripada idea mereka. Tetapi, okey, Suruhanjaya ini menerima semua kertas cadangan untuk diteliti. Jadi, bila dah dapat okey kertas cadangan itu, maka Suruhanjaya Red perlu buat apa? Iaitu meneliti kedudukan parlimen ataupun kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan. Kemudian okey mereka menghadap raja-raja Melayu, menghadap menteri besar, penasihat British dan juga pegawai-pegawai negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. Maknanya lepas dapat cadangan semua tu, okey, mereka pun jumpa raja, bincang, okey ke tak ni? Kemudian jumpa menteri besar, jumpa penasihat British, jumpa pegawai negeri. Kemudian pergi melawat negeri-negeri Melayu. Macam mana keadaan dia apa semua. Ingat, senang ke nak buat perlembagaan? Susah. Maknanya kena terima cadangan dulu, kemudian kena teliti, kena bincang dulu dengan raja-raja apa semua. Dan kemudian yang ketiga, barulah mengadakan persidangan ataupun mesyuarat untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan, 118 meeting diadakan daripada bulan Jun tu sampailah Oktober 1956. Jun, Julai, Ogos, September, Oktober. 5 bulan. Kamu bayangkan 5 bulan ni 118 perjumpaan. Maknanya setiap bulan hampir jumpa 20 kali. 20, 22 kali, 22 kali, 23 kali jumpa. Macam hari-hari dah jumpa. Hari-hari jumpa untuk apa? Untuk membentuk perlembagaan ni. Mereka bincang. Jumpa orang yang sama lah. Jumpa orang yang sama, grup ni. Bincang lagi, bincang lagi. Besok jumpa lagi, bincang lagi, bincang lagi. Besok jumpa lagi, bincang lagi. Bayangkanlah selama 5 bulan. Dan kemudian mereka mengkaji dan membuat laporan. Dah kaji, buat laporan, buat report. Okay, buat report. Kemudian buat cadangan untuk membentuk perlembagaan bagi sebuah negara yang merdeka. Nampak tak? Okey, so 3 gerak kerja dia macam mana? Mula-mula yang pertama, menerima memorandum daripada semua pihak. Yang kedua, meneliti kedudukan perlembagaan.
kemudian menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar dan sebagainya, juga melawat negeri-negeri Melayu serta negeri Selat. Itu yang kedua. Yang ketiga, barulah mereka bincang dan bincang sebanyak 118 perjumpaan selama 5 bulan tu, dan kemudian mereka buat laporan serta cadangan. Punyalah lama. Ingat senang ke? Susah. Okey, bukan. Perlembagaan Persekutuan Melayu ni kerajaan kan? Bukan. Ni ramai yang confuse lagi. Baik. Perlembagaan tu apa, cikgu? Perlembagaan ini adalah satu buku. Dia satu buku sebenarnya. Satu buku yang tertulis undang-undang. Buku undang-undang. Okey, yang tertinggi, yang paling tinggi di Malaysia. Okay. Dia belum gaji. Okey. Ini ada tak? So, dia buku undang-undang tertinggi Malaysia. Tak gaji dia. Ini gerak kerja. Jadi, okey, so kalau kita lihat inilah dia gerak kerja, okey, iaitu buku undang-undang yang tertinggi. Dan mungkin kamu kata, lah, dia buku ke? Ya. Sebenarnya dia nak buat undang-undang dan undang-undang tu ditulis dalam buku. Okey, baru nak komen ya. Okey. Bukan cikgu pernah tunjuk kepada kamu ke perlembagaan tu macam mana? Korang ni kan. Okey. Baik. Ya, perlembagaan tu macam mana? Macam ni lah. Okey. Perlembagaan tu macam ni. Okey, cikgu tunjuk pada kamu. Macam mana rupa perlembagaan tu sebenarnya? Okey. Okey, rupa perlembagaan tu macam ni. Okey, cikgu tunjukkan Okey, ini dia. Dia sejenis buku. Okey, buku Perlembagaan Persekutuan. Inilah buku yang tertulis semua undang-undang berkaitan dengan negara kita. Buku. Dia buku. Jadi korang janganlah keliru pula. Okay. So ini adalah buku di mana buku ada tulis perlembagaan dan dalam tu ada apa, cikgu? Okey, dalam tu sebenarnya ada apa? Okey. Kalau kita lihat dalam tu sebenarnya ada apa? Okey, untuk pengetahuan kamu, dalam tu lah ada semua undang-undang. Kalau buku tu hilang macam mana? Dia bukan satu buku. Dia dah dicetak banyak-banyak. Untuk apa? Untuk kegunaan semua orang. Semua orang boleh baca. Semua orang boleh baca. Ya, betul. Okey, iaitu cikgu tunjukkan kamu dia buku. Baik. Yang original dekat mana? Dekat kerajaan. Dekat parlimen. Baik. Kawan tengok ni Okey, inilah dia perlembagaan. Okey, Perlembagaan Malaysia, yang mana Perlembagaan Malaysia ni sebenarnya adalah satu dokumen buku undang-undang bertulis. Okey, yang telah dibuat berasaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Baik, dalam perlembagaan ni ada apa? Jom kita tengok. Okey, ada perkara 1, nama negeri-negeri wilayah persekutuan. Okey, perkara 2, perkara 3, agama persekutuan. Perkara 4, undang-undang utama. Perkara 5, kebebasan diri. Perkara ke-6, keabdian dan kerja paksa dilarang. Okey, perkara 10, kebebasan bercakap. Perkara 11, kebebasan beragama. Banyak ni. Ini baru 10. Total perkara ada berapa, cikgu? Jom kita tengok. Okey, kewarganegaraan, perkara 14, 15, okey, 20, okey, 25, 26, 28. Kemudian, perkara tentang persekutuan, perkara 32, 34. Okey, kemudian juga Majlis Raja-Raja. Okey, perkara 40. Okey, kemudian perkara 50, 55, 62, 65. Kemudian perkara 68-69, perkara 70. Okey. Perkara 73, 74, 76, 80, perkara 80. Perkara 83, 85, 87, 89.
perkara 91 dan terus lagi kan. Perkara 97, 100, 101, semua ni ada ni. Okey, dan terus sampai perkara pilihan raya 113. Terus lagi kehakiman, terus sampai 132, perkhidmatan awam. Okey, kemudian peguam negara dan sebagainya. Kemudian 150, 160 tafsiran. Okey. 161, 62 terus sampai 174 dan akhirnya terakhir perkara 183. Maknanya ada berapa perkara dalam perlembagaan? 183 perkara. Inilah semua tentang negara kita. Inilah. Okey. So inilah berkaitan dengan undang-undang tertinggi negara kita. Peguam negara tu apa? Kita ada peguam negara di mana negara kita ada peguam untuk menjamin keadilan kita dan mewakili negara kita dalam perkara-perkara berkaitan tuntutan dan sebagainya. Itu peguam negara. Ada, memang peguam negara memang ada. Lantikan siapa? Lantikan agung. So ada semua. Jadi kalau kita lihat, okey, peguam negara itu ni. Ya. Jadi kalau kita lihat sesiapa yang nak jadi okey. Baik, sesiapa, it's okay Tasha. Siapa-siapa yang nak jadi pegawai kerajaan peringkat tertinggi seperti ketua jabatan, pengarah-pengarah dan sebagainya menteri-menteri, mereka kena faham tentang 183 perkara ni. Mereka kena tahu tentang 183 perlembagaan tu. Dan kalau kamu tanya siapa yang buat 183 perkara tu? Sebahagiannya dibuat oleh Suruhanjaya Red ni. Sebahagian besarnya dibuat oleh Suruhanjaya Red ini. Okey. Jadi, bagaimana diorang buat? Inilah dia. Okey, mula-mula minta carangan, kemudian meneliti kedudukan perlembagaan, kemudian mengadakan persidangan sampai 118 kali jumpa. Baik. So, itulah gerak kerja untuk buat perlembagaan tadi. Kemudian, Suruhanjaya Perlembagaan, Persekutuan berunding dengan pelbagai pihak. Mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara yang merdeka dan sejahtera. Baik, siapakah anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan ini? Baik, antara anggota dia diketuai oleh Lord Reid. Sebab itu dipanggil Suruhanjaya Reid. Lord Reid daripada Britain. Kemudian Sir William Ivor Jennings, daripada Britain juga. Kemudian yang ketiga Sir William McCall, iaitu daripada Australia. Yang keempat Hakim bin Malik. Hakim bin Malik daripada India dan juga Hakim Abdul Hamid daripada Pakistan. Kalau korang perasan, korang perasan tak bahawa anggota-anggota Suruhanjaya ini bukan orang tanah Melayu. Perasan tak? Saja tanya, tak ada perempuan ke? Tak ada. Tak ada. Baik. Nama-nama ni memang korang kena ingat. Sebab apa tahu? Ya, betul. Betul, Rafiq. Betul. So, kalau kamu nak tahu bahawa kenapa, ada soalan tanya tahu. Kenapa Suruhanjaya Red ini tidak ada penduduk tempatan? Kerana supaya apa? Supaya supaya apa? Supaya tidak berlaku bias. Bias terhadap mana-mana pihak. Mana-mana pihak. Dan ini akan menjamin kebebasan. Kebebasan hak asasi manusia. Menjamin kebebasan hak asasi. Dan tidak berlaku bias. Jadi itu sebenarnya. Ya, secara adil. Dan kita kata bolehlah menjamin keadilan. Kepada semua pihak. Sebab itu tidak ada penduduk tempatan dalam Suruhanjaya Red ini. So soalan dia,
mengapa tiada penduduk tempatan dalam Suruhanjaya Red ini? Okey. So soalan ini selalu keluar. Okey, mengapa tiada penduduk tempatan dalam Suruhanjaya Red? Kerana supaya tidak berlaku bias terhadap mana-mana pihak dan menjamin keadilan kepada semua pihak. Yes. So kalau cikgu lah, biasanya cikgu akan ingat pertama sekali Lord Reid lah, nama Lord Reid tu. Dan yang kedua iaitu cikgu akan ambil nama-nama seperti Hakim bin Malik dan juga Hakim Abdul Hamid. Senang nak ingat. Okay. So sebagai contoh, salah satu soalan soalan ni pun ada keluar dalam trial baru-baru ni. British ke yang lantik anggota Suruhanjaya Red ni? Ya, betul. Sebab kalau kamu perasan, anggota-anggota ini terdiri daripada negara-negara Commonwealth. Perasan tak? Britain, Australia, India, Pakistan kan? British yang lantik. Walaupun ingat walaupun British yang lantik, tapi dia punya prosedur dia apa? Dia kena ambil kertas cadangan daripada penduduk tempatan. Maknanya dia kena ambil dulu. Kemudian teliti dan kena berikan laporan. So bukanlah idea itu datang daripada mereka sendiri, tetapi daripada penduduk tempatan sendiri. Itulah dia. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan. Baik. Langkah-langkah penggubalan. Okey, korang tengok langkah-langkah penggubalan iaitu langkah-langkah menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik, apa itu penggubalan? Apa itu penggubalan? Cikgu banyak kali tanya, apa itu penggubalan? Apa itu gubal? Ya betul. Okey. Membuat, melakukan, mencipta. Maknanya langkah-langkah penggubalan ini maksudnya langkah penciptaan. Penciptaan perlembagaan. Mencipta, membuat perlembagaan. So itu maksudnya penggubalan. Baik. Beberapa langkah diambil kalau kita lihat sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Melayu, antaranya termasuklah mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak. Okey. Baik. Yang pertama, untuk pengetahuan kamu ini paling penting. Yang pertama, ada soalan tanya berapa banyak memorandum yang diterima? Berapa banyak kertas cadangan yang diterima oleh Suruhanjaya Red? Sebanyak 131 memorandum bertulis. 131 kertas cadangan yang bertulis diterima. Terutama sekali daripada siapa? Daripada raja-raja Melayu, kemudian daripada parti politik, kemudian daripada badan awam, orang perseorangan, maknanya individu lah, untuk dipertimbangkan. Macam-macam. Macam-macam Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan lah. Baik. Apa memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu? Apa cadangan Raja Melayu? Raja Melayu kata apa? Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka nanti mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Dan Yang di-Pertuan Agong ini haruslah dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Ya, Abdul Rahman. Okey. Berdasarkan kekananan. Baik, apa? Cikgu. Ya. Nak tanya boleh cikgu? Ya, silakan. Yang di-Pertuan Agong ni dah wujud sejak Majlis Durbar Raja-Raja Melayu ke? Tidak. Sebenarnya Yang di-Pertuan Agong ni wujud selepas negara kita merdeka pada 1957. Okey, baik cikgu. Alright. Baik. So, Yang di-Pertuan Agong ni harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Apa itu kekananan? Kekananan. Kanan datang daripada perkataan kanan. Apa itu kekananan, cikgu? Anyone here? Okay. Kekananan maksudnya apa?
Seniority, betul, seniority ataupun bukan kekinian. Kekanan tu maksudnya keutamaan. Lebih tepat lagi keutamaan. Itu kekananan jadi yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja Melayu berdasarkan kekananan. Dan tempoh jawatan yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Dan Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu, apa yang dia perlu buat? Perlu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain. So, ini kertas cadangan daripada pihak Raja-Raja Melayu. Dan semua cadangan ini diterima. Kalau kita perasan, memang diterima. Memang ada dalam perlembagaan. Betul. Baik. Kemudian memorandum daripada parti politik. Parti politik dan pihak awam. Baik, parti politik utama pada waktu ini ialah Parti Perikatan. Baik, apabila bercerita tentang soal kewarganegaraan, Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Testament Amanah Politik Perikatan. Dan semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam Parti Perikatan. Terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan jus soli. Kamu tahu kan kewarganegaraan jus soli? Apa itu kewarganegaraan jus soli? Wahai para pelajarku sekalian, apakah apakah maksud kewarganegaraan jus soli? Boleh tulis dalam Zoom chat. Apa itu kewarganegaraan jus soli? Iaitu siapa dapat? Siapa dapat jawab, cikgu bagi hadiah. Okey. Okey, baik. Okey. Bagus. Kat sini jadi bagus. Okey, bagus, ramai yang faham. Okey, Sarina pun tahu. Okey, Rafiq Syami, Hafizah, Hairul Sani. Baik, bagus. Okey, jus soli ialah kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Ya, kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Siap? Yang siapa yang lahir kat sini, dia jadi warga negara. Okey, so 4 orang ini dapat hadiah. Okey, sila ambil hadiah ini. Okey, hadiah online. Okey. Okey, Sarina ambil, jangan lupa. Hafizah, Rafiq Syami, dan yang lain-lain boleh ambil. Baik. Okey, dah ambil. Okey, Sarina. Alright. So, kita lihat di sini. Okey, serius lah. Serius lah. Kan. Okey. So, kalau kita lihat, tak dengar apa-apa kan? Dengarlah. Baik. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan dan Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti dan masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. So, paling penting soal kewarganegaraan berkaitan dengan kewarganegaraan jus soli. Kemudian, memorandum daripada orang ramai, bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Dan memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan juga Tamil. Ini tentang bahasa dan pendidikan. Baik, maknanya banyak cadangan. Banyak cadangan diterima. So 131. Suruhanjaya ini ambil semua kertas cadangan. Baik. Kemudian bila dia dah kumpul, dah jumpa raja-raja, dah jumpa orang ramai, dah jumpa orang persorangan, kemudian dah pergi melawat negeri-negeri, kemudian mereka berbincang hampir 118 kali, maka akhirnya Suruhanjaya Perlembagaan ini telah mengeluarkan draft perlembagaan. Untuk pengetahuan kamu, apa itu draft perlembagaan?
Draft perlembagaan tu maksudnya apa? Iaitu rangka cadangan perlembagaan. Baru cadangan baru rangka cadangan perlembagaan. Belum buat lagi perlembagaan betul-betul. Baru cadangan. So korang jangan keliru. Draft tu apa? Draft tu rangka cadangan. Okey. So diorang dah buat, okey. Diorang pun Suruhanjaya ni keluarkan satu rangka cadangan. Draft perlembagaan. Iaitu dalam tu dia tulis apa? Dalam tu tulis, okey, iaitu meneruskan. Gambaran boleh ke? Bukan gambaran, dia orang memang bagi tau. Dia orang bagi kertas cadangan. Okey, dimasukkan dalam surat khabar. Inilah dia rangka ataupun inilah dia draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sebarang komen, sebarang bantahan boleh dibuat terhadap perlembagaan itu pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat apa perkara yang ada dalam draft ini, iaitu meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Negeri ada kuasa, persekutuan pun ada kuasa. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di tanah Melayu. Still nak warga negara jus soli. Tetapi kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Itu cadangan dia. Raja-raja. Okey. Raja-raja diterima. Okey, dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Dan sebuah parlimen akan wujud satu parlimen dengan ada dua majlis mesyuarat, iaitu ada Dewan Negara dan Dewan Rakyat. So ada dua. Baik. So kalau kita lihat apa maksudnya yang awal tu cikgu? Yang mana? Meneruskan sistem kerajaan persekutuan ke? Ya, cikgu, yang saya tak faham yang part negeri mempunyai kuasa tertentu. Okey, baik. Baik, untuk pengetahuan kamu semua, pentadbiran negara kita memang ada 3 kerajaan sebenarnya tahu. Negara kita ada 3 kerajaan, iaitu yang pertama kerajaan pusat, iaitu kerajaan persekutuan, kerajaan Malaysia. Yang kedua kerajaan negeri, iaitu setiap negeri ada kerajaan dia sendiri. Dan yang ketiga kerajaan tempatan, iaitu majlis daerah. Setiap majlis daerah tu ada kerajaan dia sendiri, ada yang memerintah. Jadi meneruskan sistem kerajaan persekutuan, maksudnya apa tahu? Meneruskan sistem kerajaan persekutuan, kerajaan pusat dengan negeri-negeri itu, kerajaan-kerajaan negeri itu ada kuasanya tersendiri. Contoh, untuk pengetahuan kamu, macam cikgu pernah cerita dengan kamu semua Okey, contohnya kalau kamu ada masalah berkaitan dengan pelajaran, okey, berkaitan dengan masalah pendidikan, contohnya macam kamu nak mencadangkan silibus ke, ataupun kamu nak tukar sekolah ke, ataupun kamu nak komen tentang dasar-dasar pendidikan ke kan, kamu tak boleh pergi kerajaan negeri. Contohnya kamu kat Selangor, kamu pergi dekat bangunan kerajaan Selangor. Saya nak buat bantahan lah tentang dasar pendidikan. Orang kerajaan negeri cakap apa? Encik salah tempat. Pendidikan bukan kami. Pendidikan kena pergi Putrajaya. Dekat Kementerian Pendidikan. Salah ya? Salah. Jadi kena pergi sana. So, kena pergi Putrajaya. Itu, kena tanya Kementerian Pendidikan. Itu baru betul. Maknanya kerajaan negeri tak ada kuasa tentang pendidikan. Baik. Katakanlah bapa kamu ada masalah tanah. Nak surat tanah, nak geran tanah. Untuk pembahagian tanah dan sebagainya. Bapa kamu kata apa? Kalau macam ni hal tanah kita kena pergi kepada Kementerian Kemajuan Tanah di Putrajaya. Pergi sana. Bila pergi sana dia kata apa? Encik, bahagian tanah bukan kami. Bahagian tanah negeri mana encik? Selangor. Encik kena pergi pejabat tanah Selangor. Kalau encik daripada Perak, pergi ke pejabat tanah negeri Perak. Sebab itu kuasa negeri. Nampak tak? Dia ada kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri. So dia berbeza. Jadi itulah yang dimaksudkan pada ayat pertama tadi, iaitu Suruhanjaya Red ini mencadangkan supaya sistem persekutuan dengan negeri ada kuasa tertentu teruskan seperti sedia kala.
teruskan berkuasa. Itu maksudnya. Boleh faham? Dan sebagai contoh satu lagi. Kamu tahu kan, Johor, Kedah, Terengganu, Kedah, Kelantan, Terengganu. Keempat-empat negeri ni dia cuti pada hari Jumaat dan Sabtu. Hari Ahad sekolah. Betul? Hari Ahad sekolah. Negeri-negeri lain, Sabtu Ahad cuti. Isnin sekolah. Cikgu, siapa yang menentukan cuti ni? Cuti sekolah itu bukan ditentukan oleh kerajaan pusat, tetapi ditentukan oleh kerajaan negeri. Itu kuasa kerajaan negeri. Itu maksudnya kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Boleh faham boleh faham? Berkaitan dengan meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa dalam perkara-perkara tertentu. Ini cadangan dia. Bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri memang telah, ya betul, memang telah diperuntukkan. Memang telah diperuntukkan sebelum merdeka lagi. Yes. Dan semasa merdeka memang telah disiapkan dan memang telah diimplementasi ataupun telah dilaksanakan. Yes. Okay. Baik. So inilah cadangan-cadangan Suruhanjaya Perlembagaan. So diorang pun keluar draft. Okay. Inilah dia. Okay. Dalam surat khabar tulis. Inilah dia. Okay Hanan. Inilah dia cadangan draft perlembagaan. Okay. Rakyat semua boleh tengok. Kalau ada apa-apa masalah, kalau ada komen, ada bantahan, boleh buat bantahan kepada kami. So, mereka pun semua pun tengok. Bila tengok, bagaimana reaksi, bagaimana respon, respon penduduk terhadap draft perlembagaan tadi tu. Adakah penduduk setuju? Adakah penduduk setuju? Jadi kita tengok reaksi. Terdapat ahli UMNO yang tidak setuju dengan konsep jus soli. Kerana apa? Kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Itu. Dan agama Islam, mereka minta lagi agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi bagi negara ini. So itu respon daripada ahli UMNO. Baik, Parti PAS pula. Parti PAS mengkritik soal kewarganegaraan. Maknanya kewarganegaraan jus soli jugalah yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara dan menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Macam lebih kurang je ahli UMNO dengan PAS kan? Macam lebih kurang sama. Tuntutannya lebih kurang sama. Baik. Datuk Onn Jaafar pula daripada Parti Negara. Kita tahu kan Datuk Onn Jaafar dia dah keluar daripada UMNO. Dia keluar daripada UMNO, kemudian dia menubuhkan Parti Negara. So, Datuk Onn Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar ini, iaitu syarat kewarganegaraan jus soli itu. Sebab longgar. Kerana mudah untuk menjadi warga negara tanah Melayu. Mudah sangat. Siapa-siapa yang lahir jadi warga negara. Mudah sangat. Ini longgar. So semua benda yang longgar bahaya. Ya. Especially kalau pakaian longgar bahaya. Baik, seterusnya. Hal ini mendorong gurau. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei untuk membincangkan draft perlembagaan ini. So, Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat bincang. Kita ni menolak syarat kewarganegaraan yang longgar ni. Baik. Reaksi terhadap draft. Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan.
Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. Baik. So, adakah permintaan ini tentang bahasa Mandarin, tentang bahasa Tamil ini? Okey, bahasa Tamil kita boleh diterima lah, iaitu berikan perhatian kepada bahasa Tamil. Okey. Tetapi untuk menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan, well, itu agak agak keterlaluan lah bagi cikgu lah kan. Agak keterlaluan. So tak boleh. Tapi cadangan itu memang tidak diterima lah. Okey, cadangan-cadangan ini tidak diterima sebab cadangan yang tidak sesuai. Ya. Kamu boleh bagi cadangan macam-macam pun, kan? Tetapi in the end, siapa yang terima dan sesuai ke tak sesuai, itu terpulang kepada pihak yang memutuskan. Baik. Kemudian pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, kemudian Datuk Abdul Razak Hussein, serta juga Ong Yok Lin serta VT Sambatan berlepas terbang sekali lagi pergi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan ni. Dan beberapa isu yang belum muktamad. Jadi beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Ingat draft masih lagi kertas cadangan. So masih lagi boleh buat perubahan dan pindaan. Sebab dia belum finalize lagi sebagai perlembagaan, belum lagi. Jadi selepas dipinda apa semua, balik sini, hasil pindaan itu kemudian disembah perkenan. Disembah perkenan ni maksudnya diberikan disembah perkenan kepada Raja-Raja Melayu dan ianya dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. Okey, Majlis Raja-Raja. Dan draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan. Maknanya dibawa ke Dewan Rakyat lah. Majlis Perundangan Persekutuan. Untuk dibentangkan dan dibahaskan. Okey, pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. Bentang dan debate. Bahaskan. Okey, discuss tentang draft itu. Dan akhirnya selepas discuss, selepas perkenan Raja-Raja Melayu, draft perlembagaan ini akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London. Dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Kalau ada soalan tanya, cikgu, kenapa kita punya draft perlembagaan itu perlu diluluskan oleh Parlimen British? Kerana negara kita belum merdeka pada waktu ini. Belum. Baru nak buat perlembagaan ni. Jadi, siapa yang perlu luluskan perlembagaan itu? Kerajaan British lah. Sebab kerajaan British masih lagi menguasai negara kita pada waktu itu. Kita belum merdeka. Nampak tak? Jadi, diluluskan oleh Parlimen British di London. Kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maknanya lulusnya cadangan undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Maknanya, apabila dapat kelulusan Parlimen, dapat Parlimen British, dapat kelulusan daripada MPP, Majlis Perundangan Persekutuan, maka barulah Perlembagaan Persekutuan itu dikuatkuasakan pada 31 Ogos. Jadi inilah dia penggubalan perlembagaan. Ingat senang? Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah dia perjalanan. Langkah-langkah. Isu kewarganegaraan mendapat kelulusan ke cikgu? Ya, dapat kelulusan dan juga ada pindaan. Ada pindaan. Ada pindaan. So, itulah dia berkaitan dengan soal kewarganegaraan, memorandum dari pihak Raja-Raja Melayu, kemudian juga tentang bahasa,
Dan kita dah tengok reaksi, ada yang menentang, penentangan terutama sekali terhadap isu kewarganegaraan itulah. Okey. Dan kemudian bila dah dibahaskan, kemudian diluluskan oleh Parlimen British dan juga MPP. Baik. Daripada situ barulah terbentuknya perjanjian yang dinamakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Cikgu, Ya, boleh saya tanya tak? silakan. Ya, silakan. Bukan ke Persekutuan Tanah Melayu ni, dia kan dah pergi buat sebelum ni yang untuk ganti Malaya Union. Kenapa lagi sekali? Bagus soalan tu. Baik. Untuk pengetahuan kamu, Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang menggantikan Malayan Union itu sebenarnya adalah satu persekutuan yang diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British. Perasan tak? Kan? Ketuanya Pesuruhjaya Tinggi British, Persekutuan Tanah Melayu 1948, kemudian Raja-Raja Melayu kembali berkuasa, tetapi pentadbiran masih lagi dikuasai oleh British. Kerana apa? Waktu itu belum merdeka. Belum. Persekutuan Tanah Melayu 1948, kita belum merdeka. Hanya tukar daripada Malayan Union pergi Persekutuan Tanah Melayu 1948. Yang kali ini ni 1957, kita nak merdeka. Di mana kita tak nak lagi di bawah pengaruh British. Kita nak memerintah sendiri. Jadi, Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini adalah iaitu adalah sebuah negara yang totally diperintah oleh rakyat tempatan. So no more British. So itulah perbezaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Boleh faham ya? Jadi itu perbezaannya. Sebab tu kita kena minta kemerdekaan daripada British pada waktu itu. Kena faham tu. Jangan keliru. Okey. Baik. Kita tengok di sini. Okey, dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ni, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Okey, pada 5 Ogos 1957. Baik, dalam perjanjian inilah mengandungi beberapa perkara seperti amalan raja berperlembagaan, dan juga sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu, kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Dan perjanjian ini ditandatangani oleh antara raja-raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray. Siapa dia ni? Dia ni adalah Pesuruhjaya Tinggi British pada waktu itu di Tanah Melayu. Pesuruhjaya Tinggi British untuk Persekutuan Tanah Melayu. Jadi perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua-dua ini dan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King's House Kuala Lumpur, dan perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, di mana dimasukkan juga perjanjian ini, intipati perjanjian ini dalam perlembagaan. Iaitu kita tengok dalam perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, pertama sekali negara kita ini diperintah secara raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Iaitu raja yang ada undang-undang berperlembagaan. Dan raja itu seorang akan dipilih menjadi yang di-Pertuan Agong pada setiap 5 tahun sekali. Dan ini merupakan satu keistimewaan dan hal ini tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Maknanya yang ini perkara 32. Ni kan bab 1, raja bagi negeri Melayu. Hendaklah ada seorang raja bagi negeri persekutuan bergelar yang di-Pertuan Agong dan kedudukan baginda itu teratas, maka permaisuri agung dan sebagainya. Ini dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan. Boleh diubah?
Tak boleh. Tidak boleh. So maknanya apa? Selagi Malaysia ni ada, sampai bila-bilalah memang ada raja berperlembagaan. Selagi Malaysia ada. Bila dia boleh ubah, cikgu? Seandainya Malaysia ni, seluruh Malaysia dibom, penduduk habis mati apa semua, dah tak ada orang, kemudian barulah orang-orang yang datang, barulah nak buat negara baru. Itu baru boleh. Dan itu agak mustahil lah. Kan? Jadi, itulah dia berkaitan dengan yang pertama, amalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Baik, kewarganegaraan, isu kewarganegaraan. Okey. Baik, apa beza perjanjian Persekutuan Melayu dan perjanjian kemerdekaan? Baik, perjanjian kemerdekaan berlangsung pada kemerdekaan tersebut. Yang ini perjanjian Persekutuan Melayu. Nanti kita akan tengok. Okey, nanti kita akan tengok. Baik, kewarganegaraan. Okey, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan, okey, pada atau selepas hari merdeka. Pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Maknanya setiap orang yang dilahirkan selepas itu. Kewarganegaraan diberi dengan 3 cara. Okey, 3 cara, iaitu pertama melalui penguatkuasaan undang-undang. Okey, automatik undang-undang Orang Melayu, Bumi Putera, itu adalah penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Dan yang ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. So ada 3. 3 cara untuk mendapat kewarganegaraan. Yang pertama, penguatkuasaan undang-undang ataupun automatik. Yang kedua, memohon minta untuk didaftarkan sebagai rakyat. Dan yang ketiga adalah memohon untuk tukar kewarganegaraan atau dipanggil naturalisasi. So inilah 3 jenis kewarganegaraan. 3 jenis kewarganegaraan. Ya. Baik. Yang ini juga ada dalam perlembagaan persekutuan. Okey, ini dia punya huraiannya lah dalam perlembagaan itu. Baik. Dan juga yang ketiga, kedudukan istimewa. Orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Baik, perjanjian persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Namun rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan. Kerana apa? Kerana mengambil kira status orang Melayu ini. Status mereka sebagai rakyat asal tanah Melayu. Sebab itu perlu dapat sedikit perbezaan dan sedikit keutamaan. Dan hak ini, hak untuk masyarakat lain, tetap dipelihara dan ada dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1997, iaitu pada perkara 153. Maka Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab atas perkara menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta hak-hak yang halal bagi kaum-kaum yang lain menurut syarat perkara ini. Jadi maknanya apa? Maknanya kalau kita lihat, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain juga ada. Jadi perkara ini harus diberi perhatian kerana ramai golongan muda yang dah mempertikaikan kedudukan istimewa orang Melayu ini. Sebab ramai yang menyatakan, kenapa Singapura boleh menjaga hak sama rata pun semua kan? Harus diingat di sana majoritinya adalah orang-orang Cina yang mana mereka mengutamakan kepada kebudayaan mereka sendiri. Dan ingat, itu rumah orang. Jangan kita ni, kalau kita nak tiru rumah orang, tak sama jadi. Jadi, contohnya lah
Okey, ya. Kalau kita lihat sebenarnya kalau kita nak tiru jiran kita tukar kereta, kita nak tukar kereta. Jiran kita beli PS4, kita beli PS4. Jiran kita beli PS5, kita beli PS5. Siapa yang susah sebenarnya? Kita. Yang dia memang kaya tak apa. Kita ni, kamu kena faham. Jadi jangan terikut-ikut. Dia dengan cara dia, kita dengan cara kita. Kena faham. Okay. Baik. So, Abdul tanya, asalnya Melayu atau Cina? Mana satu? Okey, sebenarnya Singapura kebanyakannya adalah orang Melayu asalnya. Tetapi apabila ramai kemasukan orang-orang Cina oleh British bawa masuk penduduk-penduduk Cina untuk bekerja di kawasan ladang gambir dan juga ladang ladang lada hitam di kawasan Singapura, maka semakin banyak penduduk-penduduk yang berketurunan Cina di Singapura. Dan ini menyebabkan mereka telah menguasai pentadbiran. Sebab itu kalau kamu nak tahu, salah satu cara penjajahan ialah dengan meramaikan penduduk. Meramaikan penduduk. Sebab itu, dalam sejarah, kamu tahu tak, Palestin. Palestin kan ramai penduduk Palestin. Tetapi apabila orang-orang Yahudi datang ke situ dan mereka membawa masuk lagi Yahudi seluruh Eropah masuk ke dalam Palestin dan mereka take over, merampas tanah-tanah Palestin di situ. Okey, dan juga kemudian mereka telah menguasai kawasan tanah yang besar di Palestin, maka mereka menjadi majoriti. Bila Palestin itu, okey, orang-orang Yahudi menjadi majoriti, maka mereka telah menguasai Palestin dan juga menindas, okey, orang-orang Palestin yang asal. Itu sebenarnya. Nampak? Maknanya bilangan penduduk yang menguasai tanah sangat penting. Sangat penting. Jadi komposisi masyarakat di China, masyarakat di Singapura lain. Tak bawa masuk ramai lagi. Well, orang-orang Palestin memang penduduk asal kat situ lah. Penduduk asalnya kat situ. Okay, penduduk asalnya di situ. Okay. Itu yang ketiga, kedudukan. Serius lah, Adlina? Kau jangan, Adlina. Kau jangan buat pasal, Adlina. Ni. Mana kau dapat berita ni? Okay. Baik. So, okay, seterusnya. Kita lihat yang keempat. Contoh kalau okay. Mungkin boleh Nurul Hidayah. Mungkin boleh. Sebab itu kita kena perketatkan kemasukan warga negara asing. Kita kena perketatkan kemasukan dan kerakyatan negara kita. Supaya bilangan itu tidak bertambah dan menyebabkan orang Melayu menjadi minoriti. Itu yang kita nak. Kan? Baik. Kita lagi ada dua lagi. Yang keempat, kedudukan agama Islam, di mana dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1997 ini, agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. So agama lain, tiap-tiap seorang berhak mengikut agamanya sendiri dan boleh mengembangkannya, tetapi dengan tertakluk pada fasal 4. Siapa-siapa juga tidak boleh membayar cukai yang hendak dihaskan baik semua sekali atau sebahagian daripadanya. Umat-umat tiap sesuatu agama berhak menguruskan hal ahwal agamanya sendiri. Baik. So, agama Islam. Dan yang terakhir, yang kelima, kedudukan bahasa Melayu. Dalam Perjanjian Persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu jadi bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Dan perkara ini telah termaktub, telah tertulis dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Jadi maknanya apa? Maknanya kedudukan bahasa Melayu, agama Islam, kedudukan istimewa orang Melayu, kemudian juga kewarganegaraan dan amalan raja berperlembagaan, semua ini ditulis dalam perlembagaan. Boleh diubah ke? Tak boleh. Ya, betul. Betul, Rafiq.
Ya, agama persekutuan itu maknanya sama dengan agama rasmi, betul? Ya. So, dia tidak boleh diubah. Tak boleh diubah. Ya, memang tak boleh diubah. Kekal kat dalam perlembagaan itu. So, inilah yang telah menjadikan negara kita kuat, kukuh sampai sekarang. Okay. Jadi, kalau kita lihat dengan itu, maka kita telah pun tamat. Okay, bab yang ke-9. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, di mana bab ini mengandungi usaha rundingan kemerdekaan, peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, dan langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Melayu yang merdeka, dan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Baik, Cikgu, ya. kalau ini ialah berkaitan dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Mhm. Jadi bab berapa yang bagi ceritakan detik-detik kemerdekaan tu? Bab 10. Kena scam. Okey, kenapa? Siapa cakap? Tak, Ah, saya salah pandang tu. okey, baik. Itulah bab saya paling suka. Ya. Okey. Baik, sebenarnya, okey, ada satu kontrak sosial, okey, di mana